Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah pada sesi kali ini kumpulan kami daripada kumpulan ke-6 akan menemuramah Encik Muhammad berkaitan tentang manah lah kita punya kursus, iaitu hari ini saya sebagai penemu ramah dan ditemani oleh saudara Hamzah. Dan sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya dahulu secara ringkas, iaitu saya Aiman Hazi dan saudara Hamzah dan juga saudara Rizwan. InsyaAllah 3 orang kami hari ini akan menemuramah Encik Muhammad lah. Okey, kita boleh terus kepada soalan pertama, insyaAllah. Soalan pertama, bolehkah Encik Muhammad menceritakan serba sedikit latar belakang Encik dan kejayaan Encik dalam bidang memanah? Apa pengalaman yang baik. dah Sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali alhamdulillah kerana syukur pada hari ini kita dapat bertemu bersama. Okey, sedikit latar belakang tentang diri saya kalau tak dengar ni beritahu sebab line sini tak berapa nak okey. Boleh. Okay, latar belakang saya, nama diberi Muhammad Nur Iftakhar bin Rozlan. Umur saya 25. Alhamdulillah cukup 25. Kalau latar belakang pendidikan, sekarang saya berada di tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kaunseling di Universiti Malaya. Apa lagi? Kalau latar belakang itulah. Saya berasal dari Gerik Perak. Perak. Lepas tu apa yang kejayaan Encik dalam bidang memanah ni? Apa yang Encik dah lalui sepanjang menceburi bidang memanah ni? Aktiviti yang Encik dah join ke apa ke? Okey, baik. Sepanjang saya terlibat dalam manah ni, sebenarnya saya terlibat dalam manah ni dah 2 tahun. Memanah saja. Kalau memanah berkuda baru je nak dekat setahun. Baru je lah kan. Sebab memanah dan kuda ni berbeza. Memanah lain, berkuda lain, memanah kuda pun lain. Dari segi pencapaian saya, alhamdulillah kalau untuk pertandingan memanah saja, saya mendapat placing lah, tempat ketiga tak silap. Dalam pertandingan memanah peringkat Kuala Kangsar lah, daerah Kuala Kangsar. Kalau pertandingan memanah kuda, saya cuma melayakkan diri untuk menyertai pertandingan memanah kuda tu di Rembau Negeri Sembilan dalam tahun lepas. Baik, tu je. Okey, baik, faham. Berdasarkan Encik punya pencapaian baru-baru ni dalam bidang memanah ni, apa yang Encik boleh simpulkan dari pengalaman tu? Apa yang Encik rasa semasa melalui tu? Pengalaman tu apa yang membuatkan diri Encik tu lagi lagi hebat dalam bidang memanah dari segi apa? Allah, hebat mana. Okey, kita share je lah kan pengalaman saya. Kalau pengalaman saya dalam manah ni, sebenarnya saya ni, orang kata apa, kita ada minor, kita ada major. Tapi saya sebenarnya major dalam memanah sebenarnya. Cuma berkuda tu, manah kuda tu hanya ekstra je lah. Pengalaman saya dalam manah ni, yang pertama, orang kata apa, bila dalam pertandingan ni, orang kata fokus yang utama tu kan. Memang kita kadang kita berlatih punya lama lah, dalam berbulan-bulan, tapi masuk pertandingan sekali memang dah hilang lah kan. Tak nampak terus sasaran kat depan tu. Betul tak? Dia punya nervous dia kan. Main time tu. Lepas tu dari segi pengalaman manah kuda ni, pengalaman kuda ni dia ni berkuda ni satu sukan yang lasak sebenarnya. Dia 4 benda yang satu sukan yang lasak ni. Berenang, memanah, berkuda, berlari kan. Macam hadis Nabi ada sebut kan. 4 benda tu kan.
Memang kalau kita satu lagi pertahanan diri, silat ke apa kan. Tapi saya cuma ambil memanah dalam kuda je lah. Dalam berkuda ni, dalam sukan berkuda ni pengalaman saya lah, macam mana kita sebagai seorang manusia yang berakal, macam mana kita nak mendidik, menundukkan kuda ni. Dia bukan macam haiwan lain. Kuda ni dia macam haiwan, dia tak macam lembu, dia tak macam kambing. Kalau lembu kita boleh tarik, dia ikut je. Tapi kalau kuda ni memang dia ada haiwan yang ego dia tinggi. Kita kena tahu cara-cara yang betul untuk mengasuh, mendidik kuda ni. Salah satu cara dia, sebab kuda ni dia punya tenaga dia punya tenaga binatang ni, kuda ni dekat kaki tau. Dia punya kederat dia orang panggil. So kalau kita silap langkah, dari segi keselamatan, takut ditendang, digigit, itu memang bagi siapa yang nak, orang kata apa, nak belajar naik kuda ni, memang sah lah, akan kena lah. Memang akan kena, tak gigit, tendang. Dua benda tu je. Lepas tu kalau naik mesti jatuh. Kalau tak jatuh tu makna bukan penunggang kuda lah yang sebenarnya. Macam tu lah. Okay, untuk memanah ni, untuk memanah pula dari segi pengalaman saya lah, memanah ni dia banyak teknik tau sebenarnya. Dia banyak teknik, macam-macam teknik. Dan kategori memanah pun ada macam-macam. Kalau kamu semua tengok dekat Olimpik kan, cara orang kata apa, pertandingan pun lain kan. Ada yang recurve, ada yang compound, ada yang barebow. Barebow ni maknanya kita guna bow recurve tanpa menggunakan alat yang lengkap. Macam tu. Dia ada 4 kategori, kategori memanah ni. Tapi dalam pertandingan memanah ni pun ada macam-macam kategori, iaitu pertandingan memanah statik. Maknanya kita macam biasa, kita berdiri satu tempat, lepas tu kita memanah kat sasaran. Yang kedua iaitu memanah dinamik. Memanah dinamik ni maknanya kita bergerak ke satu tempat dalam memanah. Maknanya mungkin kita pusing, kita berlari, tu memanah dinamik. Dan yang ketiga ni ekstrim, iaitu memanah berkuda. Macam mana kita akan memanah kepada sasaran sambil kita naik atas kuda. Itu saja. Ada apa-apa soalan? Okey, baiklah. Mungkin kita boleh teruskan ke soalan yang seterusnya, soalan ketiga, saudara Hamzah. Okey, soalan yang ketiga, yang kami tahu Encik Muhammad ni seorang pemanah tradisional kan. Jadinya pada pendapat Encik, adakah terdapat perbezaan antara memanah tradisional dan memanah moden? Dari segi perbezaan, ya, of course memang ada perbezaan, dan perbezaan dia agak ketara. Perbezaan yang pertama yang saya nampak dari segi alatan memanah tradisional dengan alatan memanah moden memang sangat beza. Maknanya dari segi mata kita boleh nampak bentuk busur dia macam mana tradisional, bentuk busur moden macam mana. Kita boleh nampak kalau tradisional ni lebih ringan, lebih kecil. Lepas tu dari segi anak panahnya macam mana. Anak panah tak menggunakan anak panah moden. Anak panah yang daripada karbon, anak panah daripada fiber. Yang tu digunakan dalam panahan moden. Tapi dalam panahan tradisional ni, kita lebih menggunakan anak panah natural. Seperti anak panah kayu, anak panah dia buat daripada buluh. Itulah contohnya untuk tradisional, alatan. Perbezaan yang pertama. Kalau yang moden, dia terbahagi kepada 2 kategori, iaitu tiga kategori, iaitu panahan recurve. Pernah tengok bow recurve yang orang selalu pertandingan Olimpik tu kan, yang bertanding tu kan, yang besar panjang tu kan, itu recurve. Yang keduanya adalah compound. Compound ni dia canggih sikit daripada recurve. Di mana bila kita tarik tu, kalau untuk jarak jauh memang tak ada masalah, dan untuk memburu memang tak ada masalah untuk compound. Dan satu lagi barebow. Maknanya dia menggunakan busur recurve tadi, cuma dia tak dipasang lengkap. Maknanya dia tidak dipasang stabilizer,
Dia tidak dipasangkan sight, tempat nak target, nak tenang orang katanya kan. Cuma kita gunakan kita punya natural sight, kita punya pandangan untuk membidik sasaran. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan keduanya adalah dari segi teknik. Of course, kalau dah alat pun dah berbeza, dari segi teknik pun mestilah berbeza kan. Okay. Dari segi teknik, yang pertama panahan tradisional ni, setakat pengetahuan saya ni ada beratus-ratus teknik panahan tradisional. Contoh yang 3 yang terbesar dalam teknik panahan Islam ni, dia mengikut teknik imam-imam panahan dulu. Yang pertama Imam Tahir, Imam Tahir. Yang kedua Imam Ishaq. Yang ketiganya adalah Imam Hashim. Yang itulah 3 imam besar panahan tradisional. Lepas tu kalau untuk panahan moden pula, kita ikut gaya panahan barat, iaitu panahan Mediterranean, ataupun orang panggil 3 finger, panahan 3 jari, 3 finger style. Di mana kita menarik busur, kita menarik tali busur tu menggunakan 3 jari. Menggunakan 3 jari. Itulah salah satu panahan cara barat. Ada banyak lagi iaitu Slavi, tu barat lah. Cuma ni basic je semua saya terangkan. Yang kedua. Yang ketiganya, dari segi pengaplikasi busur tu terhadap orang kata apa, sesuatu tempat. Maknanya kalau dalam busur tradisional, kita boleh menggunakan busur ni sama ada memanah statik, kita duduk berdiri kat situ untuk kita manah dinamik pun kita boleh guna, maknanya kita boleh bergerak kan. Dan yang ketiga, kita boleh memanah berkuda. Itu kelebihannya dari segi kita punya aplikasi busur tu terhadap satu tempat. Kalau untuk moden ni setakat yang saya tahulah, kita hanya menggunakan dalam panahan statik saja. Maknanya kita berdiri saja kat tempat tu, kita membidik sasaran dan kita kena sasaran. Okay, faham tak ni? Okay, baik-baik. Itu je 3 benda tu je yang saya bezakan lah antara panahan tradisional dengan moden. Allahualam. Okay, untuk soalan seterusnya, berdasarkan pengalaman Cik Muhammad, bolehkah Cik Muhammad menceritakan dan berkongsi pengalaman memanah sambil berkuda pada kami? Yang manah kuda ni pengalaman. Alhamdulillah lah, sampai dah setahun dah tak kita baru nuk cik junior kan. Sebenarnya saya punya cikgu, saya punya guru pengajar saya, tuan guru saya ni Safwan Rahid. Kalau boleh search lah kat FB ke apa, Safwan Rahid nama dia. Dia ni juara panahan kuda dunia. Mana dia wakil Malaysia, dia juara panahan kuda dunia 2019. Lepas tu saya bergurulah dengan dia, saya ambil ilmu-ilmu pada dia. Menurut pengalaman saya ni, kalau untuk kita mahiri panahan kuda, yang pertama kita mestilah mahiri ilmu panahan dulu. Ilmu memanah dulu. Tu yang step pertama. Step pertama untuk menguasai panahan kuda, kita kena menguasai ilmu panahan. Maknanya ilmu dari segi kita pasang anak panah, kita menarik, kita lepas. Ilmu tu kita kena complete. Kita kena lazimkan dalam badan kita untuk membentuk memori muscle. Memori muscle ni iaitu maknanya otak kita tak perlu berfikir dah macam mana nak pasang, mata kita tak perlu tengok dah macam mana nak pasang tali. Maknanya kita punya badan dah dia automatik dah. Selari dengan latihan kita lah. Kalau latihan pun tak cukup, memang tak kena lah kan. Selari. Okay, bila kita dah master dalam panahan tradisional, kita kena kuasai ilmu berkuda. Ilmu berkuda tu yang kedua. Bila ilmu kuda kita kuasai, contoh kita kuasai ilmu untuk pengurusan kuda, macam mana beri makanan, macam mana kita nak mandikan kuda, macam mana kita nak menguruskan hoof kuda. Hoof tu maknanya dia punya kaki dia tu, kita pasang ladam kuda, kita belai kuda ni, kita bagi kita punya kasih kita kat kuda tu, dan cara kita riding kuda. Okay, riding kuda ni ada 4 step. Riding kuda yang pertama walking.
walking, iaitu di mana keadaan kuda berjalan je, jalan biasa je, walking. Yang kedua adalah trot, T-R-O-T, trotting. Trotting ni di mana kuda dia macam lari anak. Tu keadaan kuda. Yang ketiga adalah canter. Canter ni di mana kuda memang dia pecut lah. Orang tengok lumba kuda yang dia pecut duk tu kan. Punya kuda macam dia lompat kan. Yang keempat adalah gallop. Gallop ni di mana kuda memang advance daripada canter tadi. Memang dah pecut gila tu. Maknanya kalau kita naik atas kuda tu, memang angin duk kena muka laju. Yang tu rasa yang tu laju. Setakat ni kalau saya pernah gallop kuda, lebih kurang dalam paling laju saya pernah bawa kuda dalam 90 ke 95 km sejam lah. Laju buat tu rasa macam nak terbang tu. Itulah paling laju lah. Lepas tu yang ketiga, barulah kita kuasai memanah sambil berkuda. Maknanya kita dah kuasai keseimbangan kita dah menguasai ilmu 2 point kita ke atas kuda. Di atas kuda kita berdiri, lepas tu kita memanah. Kita memanah. Membentuk satu kestabilan, ketenangan, kecepatan, apa lagi? Ketepatan, dan kita punya keselamatan. Itulah penting dalam ilmu memanah kuda ni. Wallahu alam. Untuk soalan seterusnya, apakah nasihat Encik kepada golongan yang hendak mula mencuburi dan berjinak dalam sukan memanah? Dan apakah harapan Encik terhadap sukan memanah di Malaysia? Okey, nasihat saya lah terutama kepada golongan muda ni lah yang bawah habis PM yang bagus, bawah habis PM yang tengah belajar kat tengah belajar sekarang ni ilmu orang kata apa, umur 20-an ni. Macam saya sekarang pun baru 20-an, macam kita dah tua dulu. Macam kita tengah 20-an ni. Orang kata apa, time kita ni, kita punya kemuncak badan kita ni mencapai satu kemuncak badan yang sangat cergas. Maknanya dari segi kekuatan kita ada. Lelaki lah, terutama lelaki kan. Terutama kita dah ada satu puncak kekuatan umur 20-an ni. Kan. Lepas tu, cubalah untuk berminat. Mula cubalah untuk rasa di hati, rasa keinginan meminat memanah dulu. Minat manah dulu macam mana. Yang kedua, bergurulah. Bila dah minat mesti kena cari guru. Berguru, jangan tak berguru. Bila kita tak berguru ni kita sesat. Walaupun dekat YouTube ke apa, memang kita takkan faham, kita takkan komplit. Bila kita berguru ni kita belajar sekali dengan adab, betul tak? Kan? Mana-mana ilmu lah ni saya cakap secara umum. Yang tiganya kena ada lah peralatan. Peralatan manah dia tak ada nak buat macam mana kan. Kena beli, kena usaha. Memang saya cakap peralatan manah ni kalau moden dengan tradisional, saya boleh cakap moden lebih murah daripada tradisional lebih murah daripada moden. Contoh kalau set recurve saya boleh cakap dalam 3,000 hingga 4,000. Kalau yang mahal lah, set recurve. Kalau set compound, atas 4,000. 3,000 hingga 5,000. Macam tu lah. Kalau manah, kalau kita untuk pemula memanah ni, memang akan bawah dalam, saya boleh cakap paling kasar sekali anak panah, sekali beg anak panah semua tu lebih kurang bawah 400 je. Macam tu. Memang murah je tradisional ni. Lepas tu, bila dah masuk dunia manah ni, jangan putus asa. Jangan cepat rasa down. Sebabnya dari memanah ni lahirnya kekuatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna quwwata ar-ramyu. Maknanya sungguhnya kekuatan itu datang daripada memanah. Memanah ni dia melahirkan kekuatan pada fizikal, kekuatan pada kita punya rohani dan kekuatan kita punya emosi. Dan ilmu panahan berkuda ni, ilmu berkuda pula, bila kita belajar, efek dia dari segi fizikal, memang dia akan, badan kita akan rasa fit tau kan. Badan kita akan rasa fit dari segi kita punya tulang belakang. Kita memang takkan sakit tulang belakang. Percaya cakap saya. Sebab saya pernah cuba. Saya pernah riding kuda tanpa berhari-hari selama 2 bulan. Memang saya tak ada masalah tulang belakang.
Memang tak ada. Kalau untuk riding kuda ni. Sebab ada sebab kenapa Tuhan jadikan kuda ni untuk kita naik. Ada sebab tu, sebab ada salah satu. Dan dari segi dalaman, dari segi rohaninya, berkuda ni dapat meningkatkan kita punya leadership. Leadership bahasa Melayu apa panggil? Leadership ni kita punya kepimpinan. Betul. Kita punya kepimpinan. Kepimpinan. Macam mana kita nak pimpin kuda? Sedangkan kuda ni haiwan yang sangat dia bukan liar, sangat nakal lah sikit kuda ni. Macam mana kita dapat menundukkan dia? Bila kita dah menundukkan dia, insya-Allah cara kita nak pimpin kita punya masyarakat, kita punya komuniti tu, orang akan tengok kita tu, orang jadi macam respect, orang jadi macam taklah gerun, orang jadi macam respect, macam boleh terima kita punya leadership. Macam tu efek dia. Betul. Okay, nasihat saya itulah je lah. Kalau saya punya harapan kepada aktiviti manah di Malaysia ni, saya harapkan anak muda tolonglah. Anak muda tolonglah, ceburilah dalam dunia manah ni. Memang betul banyak sukan-sukan lain. Saya pun giat juga dalam bola, futsal kan. Tapi dah Nabi sebut bahawa manah ni sebaik-baik mainan. Mesti ada sebab yang besar kenapa Nabi sarankan umatnya supaya memanah. Mesti ada sebabnya. Kita perlu kaji. Kita kena kaji, kita manusia. Kita kena berfikir. Mesti ada sebab besar. Sama ada dari segi psikologi. Dari segi psikologi yang pertama, psikologi itu pecah pada tiga yang utama. Fizikal, kita punya mental, emosi, dan satu lagi spiritual. Kita punya rohani. Kena fikir. Kesan ni memang mendatang kebaikan. Tak pernah setakat ni saya tengok, tak pernah lah kata ada keburukan. Dia jadi lebih buruk lah perangai dia bila dia belajar benda-benda macam ni. Setakat pemerhatian saya, alhamdulillah. Itu saja. Ya, baik. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih Abang atas jawapan kepada soalan-soalan kami. So, jadi saya boleh kesimpulkan bahawa Abang ni, Encik Muhammad, dia meja dia lah memanah kan? Meja Abang memanah. Lepas tu memanah berkuda tu sebagai satu tambahan ekstra kepada Abang kan? Ya, betul. Okay, lepas tu lagi satu, Abang ni boleh kira hebat juga, tempat ketiga dalam pertandingan memanah ke Kuala Kangsar. Kira hebat juga Abang. Ya, betul. Ada hebat lagi. Lepas tu Abang ada kongsikan yang memanah ni ada 4 kategori ya. Ya, betul. Pertandingan statik, memanah dinamik, dan memanah berkuda lah. Lepas tu Abang ada ceritakan apa perbezaan dari memanah tradisional dengan moden. So dari situ saya dapat mengetahui bahawa tradisional ni peralatan dia lebih ringan daripada moden. Lepas tu anak panah dia menggunakan bahan neutral kan, macam kayu, buluh. Ya, betul. Lepas tu lagi satu moden ni dia ada 3 jenis, iaitu recurve, compound dan juga bevel. Dan lagi satu, kalau tradisional ni teknik dia macam abang cakap beratus lah, banyak teknik dia. Tapi kalau ikut teknik Islam berpandukan kepada Imam Tauhid, Imam Ishaq dan Imam Hashim kan. Ya, betul. Dan manakala moden pula dia aplikasikan gaya barat Mediterranean, iaitu 3 jari. Dan yang terakhir, perbezaan memanah tradisional dengan moden ni dia dari segi pengaplikasian dia. Macam tadi tradisional statik, dinamik dan berkuda. Moden ni statik je. So tradisional ni lagi bagus lah kan, sebab nampak boleh semua. Macam moden satu je. Ya, betul. Betul, dari segi pengalaman abang pula berkuda ni, abang ni baru setahun ya mencuburi sukan memanah berkuda, sambil berkuda. Ya, betul. Lepas tu abang ni berguru dengan Tuan Safwan Rahid. Safwan Rahid. Juara memanah berkuda dunia 2019. Boleh kami search juga kalau kami nak berguru ke bang, boleh ke? Boleh, tak masalah. Main berguru kan. InsyaAllah kalau ada rezeki kami boleh kot. Nanti kalau tanya abang ke nak boleh berguru dengan dia.
Lepas tu abang juga ada kongsikan kepada kami macam mana kita nak kuasai ilmu memanah sambil berkuda. Yang pertama kita kena mahir ilmu panahan. Yang kedua kita kena kuasai ilmu berkuda, dan yang ketiga kita kena kuasai, lepas kita dah kuasai ilmu memanah dan berkuda, yang ketiga kita kena kuasai ilmu memanah sambil berkuda. Ya, betul. Betul tu cara riding kuda ni abang ada kongsikan juga, iaitu ada 4, iaitu pertama ialah walking, trot, center dengan gallop. So kalau tengok kepada nasihat abang kepada kami ialah kita sebagai lelaki kan mesti ada masa kita kan, yang mana lelaki ni dia lagi kuat, so dia macam takkanlah kita tak boleh kan main memanah, walaupun memanah tu ada masalah. Okey. Dia lagi anak muda kena kuasai ilmu memanah kan, sebab Nabi pun dah cakap yang sukan memanah ni ialah sukan sunnah. So ada sebab yang kita perlu kuasai sukan memanah. Macam sekarang pun saya tengok pun sukan memanah pun macam kurang sambutan. Kalau ada pun so kita macam kami 4 orang ni kenalah kuasai ilmu memanah kan. Sebab tu lah kami masuk. Sebab tu kita masuk sukan memanah ni. Setuju betul. Lepas tu yang terakhir tu, kalau kan kita orang ni semua dikategorikan sebagai beginner juga. So kalau kalau orang di luar sana ke, contoh macam baru nak mula sukan memanah tu, janganlah cepat putus asa, sebab ada masa kita takkan kita nak terus main memanah dan terus pandai kan. So kenalah ada masa untuk kita belajar semua, dan jangan cepat putus asa kalau memanah tu tiba-tiba tak tepat sasaran ke apa, nanti lama-lama kita akan pandai juga. So itu je kot daripada apa yang saya boleh simpulkan daripada abang yang cakap tu. Ya, betul. Ya, betul. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada kot. Kalau macam tu kita bergambar dulu boleh bang? Ke abang boleh buka kamera sekejap? Okay, 1, 2, 3. Okay. Dah. Nak. Okay, terima kasih atas kesudian Encik Muhammad atas perkongsian tentang sukan memanah dan juga sukan memanah sambil berkuda. Itu sahaja daripada kami. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Encik Muhammad atas perkongsiannya, dan kami minta maaf jika ada segala kesilapan kami yang secara tidak sedar atau sedar sepanjang kami bertemu ramah Encik. Beres, Bob. Okay. Okay, baik. Ya, itu saya minta izin undur diri lah. Boleh. Terima kasih bang. Okay. Terima kasih bang. Okay, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Salam.